Mari kita berdoa untuk memulai kebenaran firman Tuhan. 我们还没有开始进入真道之前，我们一起低头祷告。 Selamat pagi Bapak yang baik. 亲爱慈悲的阿爸父，早上好。 Kami mengucap syukur kalau sampai saat ini kami boleh memuji Tuhan. 我们感谢主，因为直到如今我们还有机会赞美敬拜你。 Kami ada, kami sehat semua karena kemurahan Tuhan. 我们到如今的情况，我们有健康的身体，都是主的恩典。 Pagi ini bersama seluruh keluarga dimanapun kami berada. 主啊，在今天早晨，我们跟我们的家庭，无论他们在何处，我们在何处， Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 我们都有渴慕听主的话的一个心。 Biarlah kiranya firman ini menjadi rema buat hidup kami. 好让主你给我们听到的信息，给我们一个启示， Dan firman ini dapat kami lakukan. 让我们能够遵行， Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. 好让我们所做的归荣耀给你。 Siapkan hati kami untuk mendengarkan firman 主 Tuhan. 啊，求你这时候预备好我们的心来聆听你的话语。 Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 我们祷告是奉靠主耶稣基督的名祈求， Amin. 阿门。 Selamat pagi, shalom kepada seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们，早上好，大家平安。 Hari ini kita akan bersama membahas satu kebenaran firman Tuhan. 今天我们要一起来思考一段神的话语，一段真理。 Sesuai dengan program gereja yaitu Minggu Sekolah Minggu. 就像我们教会所定的，今天是儿童主日。 Tema yang diberikan kepada saya adalah anak pribadi yang berharga. 今天教会给我的主题是孩子，一个非常有价值的人。 Kita mau bersama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan. 我们一起来开神的话语，翻开神的话语， Dalam Mazmur pasal yang ke-127. 就是在诗篇的127篇 Ayat yang ketiga. 第3节。 Tadi kita sudah baca ya, kita mau baca sekali lagi. 刚才我们已经读了这个经文，我们现在要再读一遍。 Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. 儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。 Dari firman Tuhan yang kita bahas pagi hari ini, 今天我们早上要思想的一句话， anak adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada sebuah rumah tangga. 就是在一个家庭当中，神所给他们的赏赐是什么呢？就是孩子。 Ada banyak orang berdoa, bergumul, meminta kepada Tuhan 有很多人在祷告，在挣扎，跟上帝求孩子， untuk kehadiran seorang anak. 他们希望得到一个儿子。 Anak menjadi sebuah pelengkap yang menyempurnakan kebahagiaan keluarga. 因为一个家庭的幸福呢，他们就有了孩子，就觉得非常的完整。 Namun berapa banyak rumah tangga ketika mereka dihadirkan anak-anak dalam keluarga, 可惜的呢，有太多的家庭，神已经把孩子赏赐给他们了， ada sebuah masalah yang timbul. 发现就出现了问题， Ada persoalan yang terjadi. 有事情发生。 Sejatinya seorang anak itu harusnya dikasihi, 其实，如果一个孩子是应该我们好好爱他， dididik dan dirawat dengan baik. 好好教育他，好好养活他。 Namun seringkali kita sebagai orang tua, 多少时候我们成为做父母的， kita lupa bahwa anak adalah milik Tuhan. 我们忘了孩子本来是属于上帝的。 Nanti pada ibadah kedua saya akan membahas lebih dalam tentang ini. 第2堂我会比较深入有关这个题目。 Di ibadah pagi ini kita akan membahas tentang anak adalah pribadi yang berharga, itu berbicara tentang 3 hal. 今天我们说孩子是一个有价值的人，我们要看3方面的事。 Yang pertama, 第一， anak adalah sebuah hadiah dari Tuhan. 孩子是神所赐的赏赐。 Berapa banyak kita di sini yang setuju tentang ini? 我们当中有多少人同意我所讲的下一面？ Mari kita sedikit menengok ke belakang di saat awal kita menikah. 我们看看过去我们结婚的那时候， Dan ketika pada suatu hari
seorang istri mengalami perubahan dalam tubuhnya. 结了婚，有一天你的妻子她的身体起了改变。 Gejalanya mungkin berbeda-beda. 也许每个人怀胎的时候都不一样的情况， Ada yang mual, 有人在那边会呕心， ada yang tidak enak badan, 有人会觉得不舒服， ada yang diare. 有人甚至泻肚子。 Mungkin kalau yang diare agak unik ya. 泻肚子可能是好像比较特殊的。 Karena waktu saya hamil, 当牧师她怀孕的时候， saya diare 2 minggu. 她是2个礼拜泻肚子， Setelah itu berat badan saya naik 38 kilo. 过后呢，体重就增加了38公斤。 Ketika sepasang suami istri mengecek keadaan istrinya ke dokter, 当一对夫妻他们到医生那边给医生做检查的时候， mari kita ingat kembali bagaimana ekspresi kita 我们想想当初医生对我们说话，我们的表情是怎样的？ ketika dokter berkata, 当医生对我们说 "Selamat Bapak Ibu, 恭喜你做爸爸做妈妈的， Bapak Ibu akan menjadi papa dan mama." 你将要成为爸爸成为妈妈。 Ada nggak yang tiba-tiba nangis dan bilang, "Ya ampun, kenapa sekarang?" 你是不是有人哭的说，哎呀，为什么是这个时候就来了？ Ada nggak orang yang tiba-tiba, "Aduh, saya nggak mau dokter." 有人对医生说，医生我还不要有， Atau sebaliknya, 或者反过来， dengan mata yang berkaca-kaca, 我们的眼睛明亮了， dengan memeluk pasangan kita. 我们拥抱我们的配偶。 Mungkin kalau waktu itu lagu sudah ada, 过去如果这首歌已 ini 经 lagu 有 yang 了， ini lagu yang hari-hari ini saya sedang suka nyanyikan. 这首歌是我这几天很喜欢唱的。 Mungkin ketika orang pertama kali tahu dia hamil, 就是说，当她第一次知道她已经怀孕的时候， mungkin setuju dengan saya. 可能她也是同意我这样说。 Terlalu banyak yang Tuhan telah beri dan tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. 神给我的实在太多了，我所拥有的一切也无法回报神。 Ekspresi seseorang ketika menerima hadiah. 就是说，你当接收到一份礼物的时候，你的表情是怎样的？ Saya tidak menyebut gender 我也没有讲我们的性别， karena buat saya laki-laki dan perempuan harganya sama. 因为对我来说，生男生女都一样的价值。 Ketika diketahui istrinya mengandung, ekspresi itu bukan bahagia, itu bukan hanya datang dari seorang suami. 因为如果知道说这个做妻子的怀孕，然后她高兴的那个兴奋的心，不是单单从丈夫而来， Tetapi juga dari istrinya. 太太本身也是非常兴奋的。 Namun pertanyaannya adalah, 现在我要问， berapa lama ekspresi ini bertahan? 你这种兴奋、高兴的心态有多久？ Orang hamil dengan ciri berbeda-beda, betul? 因为怀孕的人他带来的都不一样的表情。 Ada yang disebut sebagai kehamilan kebo bahasanya, 什么事？ kerbau. 有的人怀孕的时候就像水牛那么大， Itu bahasa sebutan orang Indonesia kayaknya, jadi mungkin agak susah ya. Hamil kerbau itu hamil yang nggak mual, nggak muntah, nggak rewel. 就是说，它就像水牛一样，很没有反应的，也没有呕吐，也没有什么征兆。 Tetapi ada juga hamil yang susah sekali. 有的人在怀孕的时候非常艰苦。 Nah, ketika kita ada di posisi wanita yang hamilnya sulit, 那如果我们是成为那个怀孕的时候是非常辛苦的那个女人， apa yang kita katakan saat itu? 我们怎么说呢？ Seorang tokoh Alkitab yang bernama Yabes, 圣经有一个人物叫做亚比斯， dia diberi nama Yabes 为什么给他取名叫亚比斯呢？ sebab ibunya berkata, 因为他母亲这样说 aku melahirkan dia dengan kesakitan. 我是百般的痛苦把他生下来。 Pertanyaannya adalah, kalau di posisi ini, 如果 apakah anak itu salah? 如果你是在这个处境当中，是不是这个孩子是问题人物？ Ini baru hamil. 这是怀孕的期间。 Nanti ketika dia bertumbuh, pertama kali dia menyebut mama atau papa,
当他开始成长的时候，他第一次可以呼叫你妈妈或者爸爸的时候， ingat nggak bagaimana ekspresi kita? 你那时候的心情是怎样的？你还记得吗？ Pertanyaan saya lagi, 我要问的一个问题， masihkah ekspresi itu ada sampai hari ini? 那种兴奋的表情，现在还留在你的脸上吗？ Dalam kemarahan kita, 常常我们发怒的时候， kalau anak kita nyanyi, 当我们的孩子这样唱的时候， adakah cinta yang tulus kepadaku? 你还有真诚的心爱我吗？ Adakah cinta yang tak pernah berakhir? 你还有无限的爱在爱我吗？ Setiap anak bertumbuh dalam sebuah pembelajaran. 孩子在成长的阶段当中不断学习， Setiap anak bertumbuh dengan karakternya masing-masing. 每个孩子都有他不同的品格。 Bapak Ibu punya berapa anak? 你有几个孩子？ Saya percaya karakter mereka berbeda. 我相信你也知道，每个孩子的个性都不一样。 Saya tanya Ibu Widya di sebelah saya. 我问艾碧姐妹，她在我旁 Anaknya 边， 2. 她有2个孩子， Sifatnya sama Bu? Tidak. 我2个孩子的个性都不一样。 2 anak, rahim yang sama, ayah yang sama tentunya. 从一个母胎，同样的一个父亲生出来的2个孩子。 Kristen kan haram hukum ya kalau ayahnya lain, betul ya? 基督教我们是不可以有2个丈夫的，对吧？ Ayah yang sama, rahim yang sama, sifat berbeda. 同样的一个父亲，然后同样的一个母胎，可是生出来的2个孩子个性完全不一样， Dan tentu punya cara menghadapinya yang berbeda. 所以我们面对这2个孩子的方法也不同。 Disinilah letak kehebatan orang tua. 这就是做父母亲的伟大。 Masihkah kita bisa berkata bahwa kalian adalah anugerah terindah dari Tuhan? 我们到如今还能够对我们的孩子说：“你们是神给我们最伟大、最美好的礼物呢。” Selain ekspresi ketika kita menerima hadiah, 除了我们接受礼物的那个表情以外， ada hal kedua yang bicara tentang hadiah adalah 有第2件事情提到礼物的，我们可以再看 bagaimana cara kita memperlakukan hadiah yang kita 我 sayangi 们 itu. 所领受的礼物，我们很珍惜的，我们要如何好好对待它呢？ Bagaimana cara kita mengasihi mereka? 我们如何爱他们？ Ini yang pertama. 这是第一 Hadiah 点， dari Tuhan. 神给的一个礼物。 Kalau bicara tentang hadiah yang selanjutnya, yang kedua kita mau bicara tentang sadari bahwa anak bukan boneka orang tuanya. 第2点你要注意的，你的孩子不是你买来的那个洋娃娃、那个布娃娃。 Ini lagi ngetren ya lagunya ya. 现在 tahu 这 ya 首歌很流行， Yang nyanyi sih orangnya jelek, tapi kok terkenal banget itu lagu. 他唱歌的那个歌手呢，并不长得好看，可是他的歌非常流行。 Tapi tidak tahu kenapa ketika saya mempersiapkan ini, 我不晓得为什么，当我预备这首歌，这份奖章的时候， Tuhan ingatkan saya sesuatu. 神提醒了我一件事， Sebagaimana Tuhan tidak pernah memperlakukan kita sebagai bonekanya, 就如同神不把我们当作他手中的那个洋娃娃， padahal Dia dengan kuasanya mampu membuat kita menjadi bonekanya. 其实他有全能，他可以把我们当作他的洋娃娃，这样对待我们。 Tapi Dia memberikan kehendak bebas sepenuhnya kepada manusia untuk memutuskan. 可是他给所有人类有一个自由选择， Itu mengapa hari ini ada poin ini. 所以今天为什么会发生这个问题？ Sadari bahwa anak kita bukan boneka kita. 你要今天醒悟过来，你的孩子不是你的洋娃娃， Jangan paksakan anak-anak untuk melakukan kehendak kita. 不要强迫孩子遵行你要他做的事， Jangan paksakan anak-anak untuk melakukan apa yang kita mau. 不要对孩子逼迫他做我们要他做的事。 Tapi mari kita bicarakan. 我们好好跟他说， Apa maumu nak? 你要的到底是什么？ Kita orang tuanya betul. 我们是他的父母亲，没有错。 Kita yang membiayai mereka betul. 我们花了很多钱养活他们的生活费，没有错。 Tapi mereka tetap punya jalan hidupnya. 可是
他们仍然有自己的人生路。 Saya ambil contoh ada sepasang suami istri. 我举一个例子，有一对夫妻， Mereka hidup mapan, mereka hidup baik, mereka salah satu orang kaya. 他们是非常富裕的，他们的生活很安逸，他们没有缺乏， Mereka berprofesi dokter. 他们是医生。 Dan mereka berpikir bahwa dengan profesi itu mereka bisa menjadi kaya dan hidup enak. 他们就觉得说，我们是医生，我们有好的收入，我们会享受很好的生活。 Lalu mereka mulai memaksakan itu kepada anak-anaknya, kamu harus jadi dokter. 所以他们就开始对孩子说：“你以后也要当医生。 Sebenarnya ada yang salah nggak? ”他们对孩子这样要求有没有错呢？ Ada yang salah tidak? 有没有错？ Kalau dilihat sekilas tidak ada yang salah. 如果我们这样看过来，没有什么错的。 Niat orang tuanya 成为父母的愿望 baik, 是很好的， betul? 对吗？ Tapi anaknya punya cara berpikir yang berbeda. 可是呢，孩子的思维就不同了。 Lalu singkat cerita, satu anaknya ini dia menyelesaikan sekolah kedokteran. 就是我们故事长话短说，就是其中一个孩子，他已经读完了他的医学， Dengan nilai yang di atas rata-rata bahkan dikatakan amat baik. 他的分数非常优越。 Lalu dia menyelesaikan dan memberikan ijazah itu kepada orang tuanya. 他读完了，他毕业了，他就把他的毕业文凭交给他的父母。 Ini yang papa mama mau kan? 爸爸妈妈，你要的就是这张文凭， Saya sudah menyelesaikannya. 我已经完成了你要我做的事。 Lalu dia loncat dari apartemen tertinggi dan mati ketika itu 他 juga. 从最高的楼跳下来自杀。 Dan dia menulis sebuah surat. 他写了一封信。 Bonekamu sudah lelah. 你的洋娃娃太累了。 Dan saat itu 就是在那时候， orang tuanya menangis dengan hebat. 他父母亲那边痛哭流泪。 Orang tuanya menyesal luar biasa. 做父母听的非常的懊悔。 Berapa banyak di antara kita seringkali kita menganggap bahwa anak-anak kita harus ikut perintah kita. 多少时候我们已经做爸爸做妈妈的，我们希望孩子你就要听我的话。 Saya setuju dengan itu. 其实我赞成， Tapi jangan pernah paksakan. 可是呢，你不要逼他们。 Sama halnya ketika Adam dan Hawa berada di Taman Eden. 就像亚当夏娃，当时他们在伊甸园， Apakah Tuhan tidak tahu ketika Hawa akan mengambil buah itu? 是不是上帝那时候并不知道夏娃会把那一个果子摘下来？ Apakah Tuhan Allah tidak melihat ketika wanita itu juga memberikannya kepada Adam? 当夏娃把那个果子给她的丈夫亚当的时候，难道上帝没有看到吗？ Disinilah membuktikan 在这里我们就看到圣在对我们说， Dia Allah yang tidak menjadikan kita bonekanya. 神不把他所创造的人当这洋娃娃。 Saya tidak tahu bagaimana cara Bapak Ibu mendidik anak-anak Bapak Ibu. 我不晓得你是用什么方式来养育你的孩子， Tapi bagaimana kita ingat ketika orang tua kita memilihkan jalan hidup untuk kita. 可是我们什么时候还记得我们父母为我们的前途定一条路？ Dan ketika juga akhirnya kita memilih jalan hidup kita sendiri. 我们自己又另外选我们的路。 Bisakah kita hari ini 我们今天是不是可以这样改过来， mengizinkan anak-anak kita 许可我们的孩子 meraih apa yang menjadi cita-cita mereka? 去成就他的愿望？ Saya punya 25 anak Bapak Ibu. 我养育了差不多25个孩子， Tidak satu pun dari antaranya yang saya paksakan untuk sekolah Alkitab. 25个孩子当中没有一个我逼他们去读神学的。 Bahkan pagi ini ada putri sulung saya duduk di situ. 今天我的长女蕾西坐在这里， Ketika saya mengambil master teologi, 当我读神学硕士的时候， saya bilang kepada anak saya, 我对蕾西说 "Nak, belajar yuk sama-sama." 孩子，要不要我们一起读神学硕士班？ Mami, aku nggak ngerti apa-apa tentang teologi. 他说：“妈咪，我对神学我一概不窍， Dan aku nggak mau jadi pendeta. 我也不想当牧师。 Lah ya siapa yang suruh kamu jadi pendeta?" 我说：“谁叫你当牧师啊？”
Saya cuma suruh kamu belajar. 我要你一起跟我学习， Mau ikut enggak? 要不要跟我一起去？ Ya udah deh mau. 他说可以啦。 Dan akhirnya kami sekolah sama-sama. 然后我们两个就一起上课。 Dan bulan lalu kami menyelesaikan magister teologi kami. 我们上个月我们已经毕业了我们的神学硕士， Lalu dia tanya kepada saya, 然后他就问我， terus ini ijazah buat apa ya Mami? 这张文凭拿来做什么呢？ Tanya Tuhan. 我说你问上帝啦。 Saya cuma tahu satu hal, 我只有知道一件事， tidak ada sesuatu yang sia-sia, 在神没有一个是落空的， tidak ada sesuatu yang kebetulan. 没有一个是偶然的。 Artinya apa? 什么意思呢？ Anak boleh memilih apa yang menjadi haknya, 他有权利选择他要做的， dia boleh memilih jalan hidupnya. 他有权利选择他要走的路。 Kita 我们 hanyalah orang-orang yang mengawasi jalan mereka. 在做监督他们在这条路上怎么走下去。 Contoh sederhana, 举一个很简单的例子， saya pemain gitar, 我是弹吉他的， suami saya pianis. 然后我的丈夫是弹 keyboard 的。 Anak yang lahir dari rahim saya 从我母胎生下来的孩子， gak bisa main musik dong. 他不会，nggak bisa， Gak, 他不会弹音乐， sama sekali. 他对音乐一概不窍。 Sementara 其实 ada kakak saya, 我的哥哥， dua-duanya suami istri, 他们两夫妻 gak bisa main musik. 不会音乐， Anaknya 他的孩子 bisa main gitar, 会弹吉他， bisa main keyboard. 可以弹 keyboard。 Ketika ditanya, 他们问他的时候 kok，kamu bisa main? 哦，为什么你会？ Ikut ante. 他说就跟阿姨、跟姑姑。 Kesel gak ya? 你觉得怎样呢？你自己的孩子不会。 Kesel gak ya? Tapi saya tidak pernah memaksa Rafael untuk menyentuh musik. 这样的情况，我也没有逼我的儿子 Rafael， 你一定要去学音乐。 Besok adalah hari ulang tahun Rafael ke-10. 明天是 Rafael 的第10岁的周岁生日， Saya tidak memaksa dia untuk kursus satu bidang. 我也没有逼他你要学某样的一个补习班， Saya membiarkan dia bertumbuh layaknya usianya 我就要他在那个年龄上自然的成长。 sambil saya melihat 我在监督 kemana kira-kira arah anak ini. 他要走的方向大概是往哪一方面走。 Saya sedih sekali beberapa waktu yang lalu 过去不多这个时间我有一点难过。 ada seorang ibu ngamuk besar terhadap anaknya. 有一个做妈妈的，她对孩子发怒， Dan ayahnya menghukum dia dengan hebat 然后做父亲的也是处罚他的非常严厉， karena nilai matematika anaknya 9. 因为他考数学考到9分。 Bapak Ibu dengarnya ketawa ya, saya sedih. 你听了就真的傻笑，我真的很难过。 Sementara nilai anak saya 7,5 dong. 我的孩子只考7分半而已。 Lalu dia bilang, Mami aku dapat hadiah nggak? 我孩子就问我妈妈，我7分半我得到什么礼物？ Oh iya anak Mami pinter. 我说妈妈的孩子很聪明， Yang dapat 9 menangis. 得到9分的那个孩子就哭泣。 Lalu saya tanya, 我就问 kenapa? Kok menangis dapat nilai 9? 你为什么得到9分比我的孩子好，你还在哭呢？ Papa tidak mau tahu saya harus nilai 100. 爸爸不管我一定要考10分，要考满分。 Papa tidak mau tahu saya harus nilai 10. 爸爸不要知道我为什么会考没有得到10分。 Karena katanya kalau saya tidak bisa matematika saya tidak bisa hidup. 他说如果我不懂数学，我就活不下去。 Ini menyedihkan. 这个很难过的一件事。 Lalu nanti ketika anak ini nilai 100, 他在补习英文的时候， orang tuanya akan upload di Facebook, 然后他父母亲就把他的成绩放在 akan upload Facebook， di Instagram 放在 IG， dan seluruh media sosial yang ada. 每一个媒体 Anak saya yang terbaik. 就看到我的孩子最优秀。 Ini yang seringkali tanpa kita sadari 所以我们多少时候不知不觉也是一样， kita menjadikan anak-anak kita boneka kita. 我们把我们的孩子好像我们的洋娃娃一样， Sehingga orang lain 好让别人 ketika melihat nilai anak kita 看到我们的孩子的分数， memberikan kemuliaan kepada orang tuanya 就把荣耀归给这个孩子的父母亲， dan orang tuanya angkat kepala. 但父母亲的头就昂头。
anak saya. 我的孩子， Dia tidak peduli bagaimana perasaan anaknya. 他顾不到孩子心情怎么样， Ada tidak kenyataan ini? 是不是这样的情况你面对？ Dalam istilah pola asuh, 这个是教育法呢，叫做 orang 什么？ tua seperti ini 这样的教育法的家长叫做什么家长呢？ disebut sebagai ibu piala 就叫做银杯家长， atau ayah piala. 就是父母就是家长sorry，父亲是一个银杯父亲， Keberhargaan seorang anak ditentukan dari keberhasilannya. 因为他看到这个孩子，他本身的价值就是看到孩子的价值。 Kembali pada poin pertama, 回到第一点， ketika anak itu kita dapatkan, 当我们得到上帝给我们这一份赏赐这个孩子的时候， waktu awal periksa ke rumah sakit, 你开始到医院做检查的时候， dokter bilang selamat ya, baru 2 senti. 医生说恭喜你呀，已经成长了2公分。 Kita udah seneng bukan main. 我们听到已经长了2公分的那个胎儿，我们就很高兴了。 Padahal dia belum nilai 100. 那时候他还没有100分， Betul tidak? 对吗？ Ketika dia mulai berdiri, berjalan, lari, kita seneng banget. 当孩子开始站起来、开始开步走的时候，我们也是很高兴。 Padahal dia nggak bawa piala. 其实那时候他没有拿到奖杯， Tapi mengapa nilai keberhargaan itu berubah? 为什么他长大以后， Tapi mengapa Ada akhirnya jatuh, semua kutuk kaibian itu lah. keluar? 为什么要求的那么多出来了？ Hanya karena menurut kita dia tidak pintar. 我们定他为不够聪明。 Mari kita koreksi diri kita sebagai orang tua. 来吧，我们做父母亲的，我们来改正我们自己。 Satu dari anak saya pernah tidak naik kelas. 我的孩子当中有一个曾经留级不升级， Dia tidak berani pulang. 他不敢回家， Kenapa? 为什么？ Karena dia anak angkat saya. 因为他看到别的孩子， Peristiwa ini terjadi sekitar 9 tahun yang lalu. 差不多9年前的发生的事， Lalu saya telepon dia. 我就打电话给他， Nak, kamu di mana? 孩子你在哪里？ Di jalan, Mami. 他说妈妈我在路旁。 Anak ini hadir ke rumah kami 这个孩子来我家住的时候， melamar sebagai seorang pembantu rumah tangga. 其实他那时候是来申请做家庭的那个工作人员。 Saya bilang saya nggak ada uang kalau gaji kamu. 我说你当我的家庭帮佣，我没有钱付给你。 Tapi kalau mau bayarin sekolah kamu, saya mau. 如果你在我家做工人、做女佣，可是我付你学费，那我可以。 Dan ketika saya dapat berita dia tidak naik kelas dari gurunya, 可当老师告诉我这个孩子不升级的时候， saya cari dia, 我到处找他， saya peluk dia, 我抱他， dan saya katakan, 我对他说 tidak naik kelas bukan akhir dari segalanya.：“ 你不升级不是生命的终局， Tidak naik kelas bukan berarti hidupmu akan gagal. 你不升级不是你生命就失败。” Saya tidak membanggakan dia tidak naik kelas, 我今天不是说他不升级，我以他为荣，不是。 tapi saya sedang membangun keberhargaan dirinya, 我要他重建他的自我价值观。 bahwa dia tetap berharga sekalipun hari ini dia gagal. 虽然今天他是失败者，可是他还是有价值。 Minimal buat 2 pribadi, 至少对2个人，他的生活是有价值； buat Tuhan 对上帝他有价值， dan buat saya. 对我他有价值。 Saya bilang kamu tetap anak mami sekalipun kamu tidak naik kelas. 我说，虽然你今天不升级，你还是妈咪的孩子。 Dan saat itu dia mulai tersenyum 那时候他脸上才露出微笑， dan dia mulai melanjutkan studinya. 他就开始努力读书。 Anak bukan boneka kita. 孩子不是我们的洋娃娃， Kalau dia berhasil, 如果他成功了， tugas kita berdiri dan memberikan tepuk tangan bagi dia. 我们的任务呢，站起来给他鼓舞，给他掌声。 Dan kalau dia gagal, 如果他失败了， tugas kita berdiri dan mengangkat dia. 我们的任务就是站起来，把他扶起来。 Dan yang terakhir, yang ketiga, 最后一点就是第3点， sadari bahwa perkataan orang tua kepada anak turut menentukan masa depan anak-anak. 你要记住，
父母亲口中所对他说的每一句话，就定了他的前途。 Kalau setiap hari kita selalu bilang sama dia, kamu tuh anak siapa sih? 我们如果每天说你到底是谁的孩子啊？ Kenapa kamu bodoh banget? 你为什么那么愚蠢？ Dulu papi mami gak begini. 你知道吗？你爸爸、你妈妈没有像你那么笨。 Setiap hari perkataan kita bukan berkat, melainkan kutuk. 如果每一天从你口中出来的不是祝福的话，是咒诅的话， Terbayang gak? 你想想看， Dia mau jadi apa? 他以后长大要成为怎样的人？ Anak saya yang sudah selesai teologi, 我孩子有已经读完神学的， kemarin dia sarjana dengan gelar cum laude. 他昨天是以最优秀的分数毕业。 Saya bangga sebagai orang tua, 作为父母的，我觉得自豪。 tapi saya tahu ada yang lain dari dia. 我知道还有别人， Dia jalan begini, 他这样的走， ininya nunduk, kepalanya selalu tertunduk. 他走路都是往下面看，低着头。 Lalu saya bilang, kamu harus tinggal di rumah. 我说你要留在家。 Kenapa mami? 他说为什么？ Supaya kamu tahu, 所以你才知道 kamu itu berharga. 你是有价值的人。 Setiap pagi saya ajak dia pergi keluar 1 jam menemani saya jalan kaki. 每一天早晨，我约他跟我一起散步。 Saya tanyakan kepada dia, kenapa kamu berjalan menunduk? 我每一次都问他，为什么你走路都要低下头？ Di situ dia mulai menceritakan perkataan, pernyataan, keadaan yang terjadi dengan dia sejak SD sampai SMA. 他就开始跟我倾心吐意，从他高中、初中，甚至小学开始，他所遭遇到的事情， Dan di situ hati saya hancur. 我心非常破碎。 Saya harus bilang, Tuhan, 我对上帝说 bantu saya untuk mengumpulkan kepingan hatinya yang sudah hancur.：“ 他支离破碎的这个心的这个碎片，你给我力量，把它重整起来。” Dia orang Medan, 他是棉兰人， orang tuanya punya banyak anak. 他的父母有很多孩子。 Sehingga dia dititipkan ke Jakarta sejak usianya 6 tahun. 他6岁，父母亲就把他寄在耶加达的家人， Dia dititipkan kepada kakak dari papanya, 就是寄到他伯伯的家里。 tante mungkin ya. Dan ketika dia dititipkan di sana, 到他大姑家里，他在他大姑的家里的时候， dia satu-satunya anak perempuan karena om dan tantenya tidak punya anak perempuan. 因为他姑姑没有女儿，所以在这个家里面，她是唯一的女儿。 Lalu saya berpikir, 然后我就想， bahagia dong kamu. 哇，如果你是一个女儿，在那边是非常幸福Apalagi 受宠的， Anak 6 tahun itu kan manis ya. 甚至更何况6岁的一个小女孩很可爱的， Anak kecil. 小小的孩子。 Ya nakalnya paling apalah. 如果他顽皮也不算什么，对吗？ Dia diletakkan di kamar di lantai paling tinggi di lantai 3. 然后他的房间是在最高3楼， Lalu dia diberi tugas, 然后给他一个工作。 selesaikan pekerjaan rumah sebelum berangkat sekolah. 你如果还没有去上学之前，你要做完你的工作， Dan pulang sekolah 回到家， dan jangan keluar kalau tidak dipanggil. 如果没有叫你出来，你就留在房间，不可以离开。 Dalam acara-acara dia tidak pernah diajak. 有什么节目宴会，他们没有带他去。 Dan setiap ada tamu, 只要有客人， bagian dia hanya membawakan minuman. 他的工作呢，就是出来端饮料给人家。 Ketika sang tante memperkenalkan semua anak-anak kebanggaannya, 当这个姑姑把她所以为好的孩子一个个介绍给客人的时候， dan ketika dia datang mengantarkan minuman, 当这个小女孩出来端饮料的时候， namanya tidak pernah disebut. 他们没有称呼她的名字。 12 tahun 12年的待遇， masa sekolah, 在读书期间， dia tidak bisa mengangkat kepalanya. 她从来没有抬起头。 Lalu ada tantenya yang lain 另外一个姑姑 mengangkat dia dari rumah itu 从这个大姑的家带出来， dan memasukkan dia dalam sekolah Alkitab 给她读神学， dan berjumpa dengan saya. 然后在那时候就跟我相遇。 Sekitar 4 tahun yang lalu, 4年前， ketika saya mendengar tentang dia, 我听到这个孩子， saya mulai mendekati 我就靠近他， dan dia membangun benteng yang tinggi. 他对我树立了一个高墙。
Dia tidak mau didekati sama sekali. 他不要我亲近他。 Lalu setiap ketemu, 每次我见到他， halo nak, 孩子 dia cuma jawab, iya Mi. 他就这样回答我：“妈咪。” Dan berlangsung selama 4 tahun berusaha untuk membuat dia mengangkat kepalanya. 我努力了4年的时间，希望他的头能够抬起来。 Sampai satu ketika tahun lalu, 到了去年， sebelum dia berangkat untuk KKN, 他还没有去实习的时候， tidak tahu kenapa, 我也不晓得为什么， saya ingin sekali memeluk dia. 我就把他拥抱， Dan disitulah dia menangis dengan hebat. 他就在那边痛哭。 Saya cuma bilang satu hal, 我对他说一件事： kamu punya Yesus nak, 孩子，你有耶稣， dan kamu punya kami. 你也有妈咪。 Akhirnya dia berangkat KKN selama 1 tahun, 结果他就去实习1年， dan dia kembali 他回来 dan menyelesaikan sekolah Alkitabnya. 完成他的神学。 Saya bilang sama dia, 我对他说 ayo tinggal di sini. 你就住我家。 Selama berjalan sudah hampir 1 bulan ini, 他跟我相住差不多1个月， dia mulai bisa berjalan tegak, 他开始能够把头慢慢抬起来， mulai bisa ngobrol, 开始可以跟别人对谈。 padahal tiap hari kerjanya, 其实他每一天所做的工， karena saya punya kelinci, saya punya ikan, punya anjing, punya kucing. 我有养了几个宠物，有兔子，有鱼，有猫，有狗。 Tiap hari dia bercerita dengan 4 ini. 他每一天对这个4个朋友说话。 Satu ketika dia bilang saya, 有一次他对我说 Mami, 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 妈咪，妈咪， Bang Oyen sakit. Bang Oyang 病了。 Bang Oyen itu kucing saya. Bang Oyang 是我的猫的 Warnanya 名 oren 字，因为它的颜色是橘黄色的， Panggilnya Bang Oyen. 所以叫它 Bang Oyang。 Kok kamu tahu kalau Bang Oyen sakit? 我说你为什么知道 Bang Oyang 病了？ Panas Mi badannya. 因为他身体发热了。 Dia ngomong sama kamu? 我说他对你说话吗？ Enggak. 没有。 Mending kamu nih ngomong sama adik-adikmu banyak. 我说你可以跟你的其他的 Nih mending main sama adik-adikmu. 你的弟妹们他们对谈， Dan dia mulai berbaur. 然后他开始就跟他的其他弟妹们开始相处。 Dia suka sekali berdiri di belakang orang. Begini. 他很喜欢躲在人家的背后。 Sampai tadi malam, 到了昨天， suami saya ulang tahun. 我的丈夫生日， Kami duduk bersama makan di rumah. 我们在家里围着坐在那边吃。 Dia duduk di belakang adiknya yang laki-laki. 他坐在弟弟的后面， Nah, lalu kakaknya bilang, 然后他姐姐就说 jangan di situ, jangan di situ. 不可以坐在这里， Nggak kelihatan, 看 pindah. 不到你，换位置。 Habis pindah, 换了位置， nggak lama kemudian 没有多 balik 久 lagi. 他又躲到弟弟的后面。 Saya langsung bilang, nak ingat ya, kakak pertama sudah ngomong. 我说孩子，记得哈，刚才姐姐已经告诉你了， Mending ikutin deh. 你要听姐姐的话。 Artinya apa? 这个叫做什么呢？ 12 tahun dia dikatakan dia pembantu. 因为12年的时间，他抬不起头，人家说他是一个佣人。 12 tahun dia tidak dihitung sebagai anak. 12年的时间，人家没有看他成为一个孩子， Dan hanya kutuk yang keluar dari orang tua yang membesarkannya. 养育他的这个养父养母出口成长的就是咒诅的话。 Saat ini dengan gelar cum laude-nya, 虽然今年他是非常优秀的毕业， dia belum berani melamar kemanapun. 他还不敢去申请工作。 Bisa bayangkan betapa dahsyat kekuatan perkataan? 你知道吗？所出的一句话对于孩子的生命有多大的打击？ Orang cacat nggak punya kemampuan apa-apa aja dia bisa jadi besar karena perkataan orang tuanya yang adalah berkat. 一个残障不健全的孩子，如果他父母亲每天所讲的就是祝福的话语，他也能够成为别人的祝福。 Sementara 可是呢， anak yang sempurna dengan gelar cum laude bisa menjadi malapetaka ketika perkataannya adalah kutuk. 一个非常健全的孩子，他的学业也能够得到最优秀的成绩的，可是父母的讲的话成为他的咒诅。 Mari kita koreksi hati kita. 我们今天来修正我们的心， Ayo koreksi hati kita. 我们来修正我们的心。
Saya kalau naik motor sama anak sulung saya karena dia akan jadi contoh buat adik-adiknya. 我如果跟我的大女儿骑摩托车，因为她就是要留好榜样给她的弟妹们。 Saya suka nyanyiin sambil pegang kepalanya karena saya diblojeng biasanya. 因为她载我，我坐在后面，我常常按手在头上为她唱歌。 Saya selalu nyanyikan lagu-lagu berkat ketika saya lagi sayang-sayangnya. 然后，如果我对她百般的疼爱的时候，我就唱很多祝福的歌给她。 Saya nggak peduli dia sadar atau tidak. 我也不管她听得到还是听不到。 Atau kadang saya cuma pegang-pegang begini. 有时候我就触摸她一下， Tapi ada doa yang mengalir dari hati saya. 可是我心中是有祷告流露出来的。 Saya percaya perkataan itu akan jadi berkat. 我相信我们所出的每句话一定成为她的祝福。 Saya percaya doa kita sebagai orang tua akan didengar Tuhan. 我相信我们做父母亲的所发的祷告，上帝必垂听。 Mari pagi ini saya rindu bertanya kepada Bapak Ibu. 今天早上，我很想问每一位弟兄姐妹们： Pilihlah pada hari ini 今天摆在你面前，你要做一个选择， masa depan anak-anak kita. 你孩子的前途。 Sekalipun menurut kita mereka hebat, 也许你看到他非常优秀， mereka cum laude, 他们拿到cum laude， mereka ranking dari bawah sampai atas. 他们从小就考到第一名。 Tapi kalau perkataan yang kita ucapkan adalah kutuk, 如果我们每天对他说的话是咒诅的话， kita sedang mengantarkan mereka kepada masa depan yang buruk. 我们就把他送到非常渺茫的前途。 Jangan berkecil hati untuk orang-orang tua yang mungkin secara hasil studi anak-anak kita tidak terlalu bagus. 我们成为做父母亲的，你看到孩子考试的成绩很不好，你不要担忧。 Tidak sehebat anak orang lain yang orang tuanya suka kesaksian di depan kalau anaknya berhasil sukses. 你在那个父母他常常夸耀他孩子非常有成就的时候，不要有心酸。 Teruslah perkatakan berkat kepada anak-anak kita apapun kondisi mereka. 他的情况如何，你的孩子情况如何，你开口不断的就要祝福他， Kita akan lihat mereka jadi besar. 你就会看到他成长的。 Sebab kita punya Tuhan yang besar. 因为我们有伟大的真神。 Janganlah kita menjadi orang tua yang gagal seperti banyak orang. 我们不要成为那些很多失败的父母， Karena ada banyak anak yang merasa tidak berharga karena perkataan kita. 因为太多的孩子觉得自己很没有价值，因为父母所讲的话。 Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat untuk setiap kita. 好让今天所传讲的信息能够成为你、成为我每个人的祝福。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告， Dengan kepala yang tertunduk di hadapan-Mu Tuhan, 主，这个时候我们每个人低下头， kami orang-orang tua datang ke hadapan-Mu. 我们成为做父亲、做母亲的，来到你的施恩宝座前。 Tuhan koreksi hati kami, 主啊，求你来修正我们的心， Tuhan koreksi perkataan kami. 主你修正我们所讲的言语行为。 Tuhan ingatkan kembali bagaimana ketika pertama kali Tuhan beri anak-anak kami kepada kami. 主啊，你让我们回想我们得到你给我们的孩子那个时刻的一个兴奋。 Bagaimana sukacita kami, bagaimana air mata kami, dan bagaimana doa kami ketika pertama kali kami tahu kami mendapatkan keturunan. 我们知道我们怀孕了，我们知道我们有了后裔的时候，我们是何等的欢喜流泪、欢喜快乐的。 Biarlah rasa itu tidak hilang seiring pertumbuhan anak-anak kami. 主啊，在我们孩子逐渐成长当中，让这种兴奋没有消灭。 Tuhan mampukan kami memandang mereka sebagai seorang anak manusia, bukan sebuah boneka. 主啊，让我们看到他们是一个整全的人，他们不是一个洋娃娃。 Ajar kami untuk menghormati dan menghargai setiap cita-cita impian anak-anak kami. 让我们能够尊敬他们，每一个人都有前途无量的一个愿望。 Sebab kami tahu Engkau tetap Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kami. 因为我们知道神，你在我们每个人生命当中，你是掌管万有、掌权的主。 Dan ampuni setiap perkataan kami Tuhan. 主啊，求你赦免我们过去曾经所讲的话。 Jika ada perkataan-perkataan yang menyakiti hati anak-anak kami, 如果我们讲的话已经伤透了孩子的心， sehingga perkataan-perkataan itu teringat dalam pemikiran mereka, 孩子到今天还烙印在他的脑海里我们所讲的话， sehingga itu membatasi gerak langkah mereka di hari depan.
甚至这些话阻止了他们不敢往前行。 Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, 今天早上我们来到你面前向你祷告， jadikanlah kami orang tua yang baik dan benar. 改变了我们成为一个正确的父亲母亲。 Mendidik, menggandeng, menuntun anak-anak kami. 我们好好的养育他们，牵着他们，抚养他们， Menuju gerbang masa depan bersama Tuhan. 跟上帝一起同步往前行。 Aku berdoa Tuhan pagi hari ini, 这时候我要为每个人祷告， biarlah segala berkat yang terbaik turun atas anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. 神所赐给每一个做父亲、做母亲得到的后裔、得到的孩子们，都有上头来的主的恩典满满的流到他们的身上， Dan digenapilah firman Tuhan. 好让神的话语得到成就。 Diberkatilah anak cucu orang-orang yang mengasihi Tuhan. 就是每一位爱主信主的人，他的后裔是蒙福的。 Dan kami deklarasikan pagi hari ini, 今天早上我们要宣告， kami mengasihi Tuhan. 我们爱我们的主， Dan kami percaya 我们也相信 anak-anak kami 我们的儿女 diberkati Tuhan. 是蒙福的儿女。 Berikan hikmat kesabaran bagi kami Tuhan. 主给我们智慧，也给我们有耐心， Berikan hikmat dalam kata-kata yang kami katakan kepada anak-anak kami. 叫我们对孩子说话的时候，我们所讲出来的是智慧的言语。 Dan berikan hikmat dalam menimbang segala perkara yang akan kami putuskan bagi anak-anak kami. 叫我们对孩子做任何决定的时候，主求你给我们有上头来的智慧来做衡量，来做决定， Sehingga ada damai sejahtera Tuhan dalam keluarga kami. 好让我们的家充满了平安喜乐。 Dan aku berdoa bagi anak-anak yang saat ini juga menonton khotbah ini. 我也为今天成为儿女，他们在看我们今天所讲的信息的， Engkau memegang teguh masa depan mereka. 你握住他们的前途， Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. 就像勇士手中的剑一样。 Maka kami percaya masa depan mereka penuh dengan pengharapan. 我相信他们每个人的前途是充满了一个盼望的前途。 Terima kasih Tuhan Yesus. 亲爱的耶稣，我们要谢谢你。 Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. 我们为今天有这个机会，我们向你感恩。 Terima kasih buat firman yang diberikan kepada kami. 我们今天听到的信息，我们向你感恩。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 我们祷告是奉靠主耶稣的名， kami berdoa. 我们一起祷告。 Amin. 阿门。